This call is now being recorded. Baik, kita sambung latihan pada muka surat 41pada buku aktiviti。OK， 来，我们接下去做41页的活动本的练习。Aku belum masuk. Ya, baik. OK, kita baca arahan pada latihan di bawah. B. Isi tempat kosong dengan kata mazmuk yang betul. Okey, jadi latihan ini minta murid-murid isi tempat kosong. Nampak? Ayat ini belum lengkap. Okey, masukkan jawapan ini dengan kata mazmuk. Okey, murid-murid yang Semalam cikgu. saya dapat yang ni. Ya? Semalam saya dapat yang atas tu, yang bawah. Okey, tak apa, nanti kamu semak sajalah. Okey. Yang cikgu bulat ini kita sebut kata mazmuk. OK， 老师圈起来的这一个我们就叫kata mazmuk. OK， maksudnya dua perkataan gabungkan. OK， jadi wujudlah maksud yang baharu. OK， 两个字把它配在一起，我们就叫它kata mazmuk. OK， atau kita boleh sebut sebagai frasa。我们也可以称它为 frasa， 所以这个选择性的答案就是 kata mazmuk。OK， kita lihat nombor 1, tarian kipas. Tarian kipas， bahasa Cina 扇子舞，就是说那个舞蹈员跳舞的时候，他手拿着扇子，maksudnya penari mempersembahkan tarian dengan pegang kipas. Okey. Nombor 2, mesin basuh. Mesin yang digunakan untuk mencuci baju. Bahasa Cina 洗衣机。Okey. 如果你要洗衣，你就把衣服丢进 mesin basuh. Nombor 3, buku digital. Okey, sekarang banyak kita gunakan telefon pintar sebagai buku digital. Okey, Nadiro baru masuk. Okey, banyak murid sekarang gunakan itu tab telefon pintar sebagai buku digital. Okey, kita boleh gunakannya untuk membaca. Bahasa Cina, OK， 智能型书本 ，OK， 就是说我们可以用手机 ，OK， 平板电脑来阅读。那么这个平板电脑我们就把它当成 buku digital。Nombor 4, sampul ampau. OK, maksudnya sampul itu digunakan untuk letakkan duit raya. Okey, kalau sampul ampau, biasa sampul itu warna merah. Okey. Sampul ampau digunakan semasa tahun baharu Cina. Okey, warna merah. Kalau hari raya Aidilfitri, sampul yang simpan duit raya ialah warna hijau. Okey, bahasa Cina 红包。sampul ampau 指的就是红包，放那个红包钱的那个信封红色的，我们就叫 sampul ampau。OK， kita baca nombor 1. Amira suka membaca apa pada waktu 8? Amira suka membaca apa pada waktu 8? Bahasa Cina, Amira 喜欢阅读什么东西
在空闲的时候. Okey, siapa nak jawab nombor 1? Okey, Iris. Amira suka membaca buku digital pada waktu lapang. Ya, betul. Jawapannya ialah nombor 3. Buku digital. Okey, murid-murid masukkan jawapan. 同学们把答案写进去啊。Buku digital. Amira suka membaca buku digital pada waktu lapang. Okey, so Amira 喜欢阅读 ，OK， 智能型书本在空闲时候。Amanda, tolong tutup mic. Amanda, ya, tutup mic. Amanda, tutup mic. Ya. Okey, kita sambung nombor 2. Ibu Anan menggunakan apa untuk mencuci pakaian? Razin nak jawab. Okey, Razin. Ibu Anan menggunakan mesin basuh untuk mencuci pakaian. Okey, betul ah. Jawapannya lah mesin basuh. Okey, maksudnya Ibu Anan gunakan mesin basuh untuk cuci baju. Okey, bahasa Cina, Anan 的妈妈用洗衣机， mesin basuh 是洗衣机，用洗衣机来洗衣服。Kita masukkan jawapan mesin basuh. Ibu Anan menggunakan mesin basuh untuk mencuci pakaian. Okey, kita sambung nombor 3. Encik Chan memasukkan wang kertas ke dalam apa benda? Encik Chan memasukkan wang kertas ke dalam apa benda? Okey, Khaira. Encik Chan masukkan wang memasukkan ke wang kertas ke dalam sampul ampau. Ya, jawapannya lah sampul ampau. Maksudnya masa itu ialah tahun baharu Cina. Jadi Encik Chan dia masukkan wang kertas ke dalam sampul ampau. Okey, minta Khaira tutup mic. Okey, bahasa Cina. 恩姐站把这个纸币放进红包里面。Okey, masukkan jawapan sampul ampau. Murid-murid, jawapan ini semua huruf kecil ya. Jangan tulis huruf besar. Semua huruf kecil. 同学们，你写答案全部是小字母啊，不要有写大字母的。Encik Chan memasukkan wang kertas ke dalam sampul ampau. Okey, sambung nombor 4. Cikgu Wong mengajar Ziyin dan rakannya apa? Okey, Cikgu Wong mengajar Ziyin dan rakannya apa? Okey, siapa nak jawab? Tinggal satu jawapan saja. Javian. Okey, Javian. Cikgu Wong mengajar Ziyin dan rakannya
Tarian kipas. Ya, jawapannya lah tarian kipas. Okey, jawapannya lah Cikgu Wong mengajar Ziying dan rakannya tarian kipas. Okey, masukkan jawapan tarian kipas. Tarian kipas. Saya dah siap semua. Okey, baik. Cikgu Wong 教子英还有他的朋友散植物。Okey, bagi murid yang sudah siap, pergi muka surat 42, tuliskan hari dan tarikh。OK， 如果你做好了，我们去42页写上星期和日期。OK， siapa belum siap latihan ini sebut nama sendiri。谁还没有做好这个练习，说出你自己的名字。Amanda belum, cepatlah。Cikgu boleh pergi ke tandas. Ya. Terima kasih Puan. Amanda, sudah ke belum Amanda? Amanda? Siapa belum siap latihan ini sebut nama sendiri。来，谁还没有做好这个练习的，来说出你的名字。OK， semua sudah siap ah? Okay, kita pergi muka surat 42. 来，我们打开42页 muka surat 42. Okay, di bahagian atas kita tuliskan hari dan tarikh. Hari ini Selasa. S pertama mesti S besar. Ingat ah, S pertama huruf besar. Okey, hanya S pertama. S ini jangan besar. Okey, S pertama S besar. Okey, 第一个 S 大字母. Kita masukkan tarikh 7 hari bulan September. Sudah. Okey, siapa belum siap hari dan tarikh sebut nama sendiri。谁还没有写好星期日期的，来说出你的名字。Okey, kita baca arahan pada latihan ini. 我们先读这个练习的指示。C. Baca dan fahami petikan. Kemudian lengkapkan peta pokok. Okey, jadi latihan ini minta murid-murid baca petikan pendek ini. Kemudian bahagian bawah, kita nampak ini. Kita sebut ini sebagai peta pokok. Okey, jadi minta murid-murid lepas baca petikan ini, kita carilah jawapan daripada petikan. Lengkapkan ini peta. Nampak ada ruang kosong. Okey, kita sebut ini sebagai peta pokok. Okey, 所以这个练习呢，要同学们先阅读这个上面的短文，然后完成下面的这一个图表。这个图表我们叫peta pokok. Kenapa panggil peta pokok? Sebab dia ada banyak cabang. Betul tak? Okey, dengan tajuk kemudian ada 3 cabang. Okay, kita baca perenggan pertama. Keluarga Sandra ke pesta perahu naga di Sabah. Pesta itu sangat meriah. Okey.
Minta seorang baca petikan perenggan pertama. Siapa nak baca? Syah. Okey, Kisha. Keluarga Sandra ke pesta perahu naga di Sabah. Pesta itu sangat meriah. Okey. Kita tahu pada perenggan pertama menyatakan Sandra dan keluarganya pergi ke pesta perahu naga di Sabah. Dan pesta perahu naga ini sangat meriah. Nampak meriah maksudnya ada banyak orang di sana. Okey, suasananya bising, gembira. Dalam bahasa Cina, okey, Sandra 和她的家人去 pesta perahu naga， OK， 就是去那个赛龙舟的庆典啊，在沙巴。然后那一个庆典呢，非常的热闹 ，OK， meriah 就是指很多人、很多声音，我们叫 meriah 热闹。Kita lihat pesta perahu naga, OK， jadi dalam pesta ini mesti wujudlah perahu. Perahu itu bentuknya macam naga. OK， perahu naga bahasa Cina 龙舟，就是指那个船长得很像龙。OK， kita sambung perenggan kedua. Perahu naga dihias dengan kepala naga, ekor naga, dan lukisan yang cantik sepanjang badan naga. Okay, jadi maksudnya perahu naga ini ada kepala, ada ekor. Okey, kepala bentuknya ialah naga, ekornya pun macam ekor naga. Dan di sepanjang badan perahu ini ada lukisan yang cantik. Kita boleh lihat. Nampak kepala naga. OK， 龙的头有看到吗？老师圈起来的。OK， kemudian belakang perahu. Ini ialah ekor naga. OK， 它的尾，那个船的尾端也有尾巴，龙的尾巴。Kemudian sepanjang perahu ini nampak. OK， ada juga lukisan yang cantik. OK， 船的身体都有美丽的图案. Nampak lukisan yang cantik. Jadi perahu ini kita sebut sebagai perahu naga. OK, sebab perahu ini dia punya bentuk macam naga. Kita sebut perahu naga. OK， 我们叫它perahu naga 就是指龙的船，我们讲龙舟。OK， sambung. Setiap pasukan ada seorang pemukul gendang. OK, jadi perahu gendang ini, perahu naga ini bukan hanya seorang. Nampak? Ada banyak orang. Okey, mereka akan menyertai pertandingan. Okey, jadi kita sebut orang-orang ini sebagai satu pasukan. Okey， 这个龙舟呢，他们常常是要划龙舟来参加比赛，所以你看到有很多人在这个龙舟上，我们称它为是一个队伍 satu pasukan. Kemudian setiap pasukan ini mesti ada seorang pemukul gendang. Murid-murid dapat cari tak mana pemukul gendang? Nampak? Inilah. Orang ini kita sebut sebagai pemukul gendang. Maksudnya ahli ini bertanggungjawab untuk memukul gendang. OK， 我们称它为鼓手，
就是敲击那个鼓的人，我们称他为pemukul gendang. Okey? Orang di depan ini yang duduk dan terdapatnya satu gendang. Kita sebut orang ini sebagai pemukul gendang. Pemukul gendang. Okey, mesti ada seorang pemukul gendang dalam pasukan itu. Kita sambung. Pelumba yang lain mendayung perahu mengikut irama gendang. Okey, jadi peserta lain. Nampak? Yang cikgu bulatkan ini, dekat tengah ini ialah orang yang mendayung perahu. Okey, 中间老师圈起来的这些人，他们是划龙舟的。Okey, jadi tengah banyak orang ini mereka punya tanggungjawab ialah mendayung perahu. Okey, sebab mereka menyertai pertandingan. 中间的人是负责划龙舟。Jadi mereka ialah bertanggungjawab untuk mendayung perahu. Mendayung perahu bahasa Cina 划龙舟。Okey, 划那个船啊。Okey, sambung. Ketua pasukan pula menjadi tukang sorak ketiga berlumba. Okey, tambah lagi seorang, iaitu ketua pasukan. Ketua pasukan ini bertanggungjawab sebagai tukang sorak. Apa maksud tukang sorak? Siapa boleh beritahu? Apakah maksud tukang sorak? Tak ada orang nak jawab ke? Okey. Contohnya pada hari pasukan. Ya, Khaira. Memberi semangat. Ya, betul. Orang yang bertanggungjawab memberi semangat. Contoh pada hari sukan. Okey, kamu beri semangat kepada peserta. Kamu kata apa? Cepat, cepat. Mungkin kamu sebut nama dia. Kai Ming cepat, Kai Ming cepat. Betul tak? Ini kita sebut orang yang memberi sorakan, kita sebut sebagai tukang sorak. Kat mana? Inilah. Okey, orang yang berdiri ini kita sebut tukang sorak. Tukang sorak 就是指那一个人专门负责给其他的选手加油打气可能还讲加油加油biasa pernah dengar tak加油加油memberi galakan. Okey, memberi semangat. Kita sebut orang ini sebagai tukang sorak. Perahu yang paling cepat sampai di garisan penamat akan menjadi pemenang. Okey, jadi maksudnya pada pesta perahu naga akan ada banyak perahu naga untuk menyertai pertandingan. Jadi, mana satu perahu yang paling cepat sampai garisan akhir atau kita sebut garisan penamat, jadi pasukan ini jadilah pemenang. Okey, bahasa Cina, 哪一只龙舟最快到达终点 ？OK， garisan penamat 就是指终点那么它就是成为第一名。OK， kita sambung. Sandra berasa gembira kerana dapat menyaksikan perlumbaan perahu naga. Okey, jadi Sandra gembira kerana dapat lihatlah perlumbaan ini. Sandra 觉得很开心，因为可以观赏这个比赛。Okey, cikgu tunjuk satu video
OK， 老师给你们看一个短片。的速度与激情。冲啊！号角响起，4艘龙舟就像离了弦的箭一样，奋力往前冲，划过平静的水面。从远处望去，龙舟的速度看起来像装了引擎的快艇，在水面上飞驰，让不少远道而来的民众大开眼界。一些家长更特意带着孩子。Okey, murid-murid dapat tak? Okey, inilah pertandingan perahu naga. OK， 这个就是龙舟的比赛。Okay, sekarang kita nak jawab. Lengkapkan bahagian bawah ini, peta pokok. 现在我们要完成下面这个练习。OK， 完成这个图表。OK， tajuk peta ini, tugas anggota pasukan pelumba perahu naga. Tugas anggota pasukan pelumba perahu naga. Okey, maksudnya kita nampak ada ruang 3. Maksudnya dalam pasukan pelumba perahu naga boleh terbahagi kepada 3 tugas. Okey, ada 3 tugas. Okey, maksudnya ahli-ahli yang menyertai ini pertandingan, kita boleh bahagikan mereka jadi 3 tanggungjawab. Apakah yang cikgu ajar tadi kita sudah belajar? Ada 3 tugas yang akan dijalankan oleh pasukan-pasukan ini. Okey, siapa boleh beri jawapan? Tugas bahasa Cina 是任务啊，所以就是说这一个赛龙舟比赛里面的人 ，OK， 或者我们讲他的队员有分成3个任务 ，OK， 那么这个答案从哪里找？从上面 ，OK， siapa dapat beri jawapan pertama? Kenapa? Tak ada orang jawab? Ya. Ya, Afia, pertama? Ada 3, 1, 2, 3. Okey. Ada 3 jenis tugas. Khaira. Okey, Khaira. Ada seorang pemukul gendang. Okey, betul. Jadi tanggungjawab pertama atau tugas pertama ialah pemukul gendang. Inilah. Okey, tanggungjawabnya, tugasnya ialah memukul gendang. Okey, kita sebut pemukul gendang. Okey, bahasa Cina. 鼓手就是指敲击那个鼓的人，鼓手。OK， jawapan kat mana? Pemukul gendang. Okey, inilah salah satu tugas. Okey, kita masukkan jawapan pemukul gendang. Okey, nombor 2. Okey, tugas kedua di antara Afia, ya. Afia? ada lagi seorang ada lagi orang yang mendayung perahu. Ya, tugas mereka ialah mendayung perahu. Kat mana? Wah, dekat sinilah. Okey. Tugas orang-orang ini di tengah, tugas mereka ialah mendayung perahu. Okey. 还有一个任务就是什么？
划龙舟. Okey, 他们是负责划龙舟. Ini tugas dia. Tugas mereka bukan seorang, banyak orang. Okey, tugas mereka ialah mendayung perahu, 划龙舟. Okey, masukkan jawapan. Kat mana? Sini. Mendayung perahu. Kita masukkan jawapan. Mendayung perahu. Okey, lagi satu tugas. Ayo Ika dan U. Okey, Haifa. Menyorang. Kuat sikit. Tak dengar. Haifa kuat sikit, cikgu tak dengar. Tukang sorak. Betul lah. Tukang sorak. Tukang sorak kat mana? Inilah. Orang yang di belakang perahu. Okey, ini kita sebut sebagai tukang sorak. Okey, maksudnya orang yang memberi sorakan. Okey, orang yang memberi semangat. 这个就是负责加油打气的人，我们称他为 tukang sorak. Okey, biasa dia berdiri di belakang perahu. Kita masukkan jawapan tukang sorak. Saya dah siap semua. Okey, bagi murid yang sudah siap, kita keluarkan buku bina ayat. Okey, 如果你做好了，我们拿出来。 Belum siap. Ya, bagi murid yang siap sahaja keluarkan buku bina ayat. Yang belum siap terus salin. Okey, keluarkan buku bina ayat. Kita tuliskan hari dan tarikh pada muka surat baharu. Okey, 在新的一页 ，OK， 写话练习那里我们写上星期和日期。Cikgu kalau dah siap, keluarkan buku apa? Buku bina ayat. Okey, siapa belum siap latihan ini sebut nama sendiri. Saya hanya Razin. Lagi? Dah siap. Okey, sekarang kita keluarkan buku bina ayat. Buku bina ayat. Okey, pada kulit buku cikgu tulis BA di atas kanan. Okey, BA maksudnya bina ayat. Kita tuliskan hari Selasa dan juga tarikh.
Okey, sekarang latihan 29. Okey, siapa nak bina ayat dengan menggunakan perkataan sombong? Sombong. Okey, sombong maksudnya sikap seseorang angkuh. Bahasa Cina, jiao ao. Okey, Afia? Anan, janganlah sombong dengan orang yang lebih tua. Anan, janganlah bersikap sombong kepada orang tua. Okey, boleh ya. Maksudnya minta seseorang, minta Anan jangan bersikap sombong. Okey, jangan bersikap sombong pada orang tua. Okey, siapa lagi nak cuba? Nadiro. Nadiro, cuba. Nadiro. Okay, Khaira. Okay, Khaira. Jangan bersikap sombong kepada jiran kita. Sekali lagi, cikgu tak dengar. Jangan bersikap sombong kepada jiran kita. Jangan bersikap sombong kepada jiran kita. Okey, boleh ya. Jangan bersikap sombong kepada jiran kita. 不要对你的邻居有骄傲的态度。可以。Okey, siapa lagi nak cuba? Natra. Okey, Natra. Jangan bersikap sombong Jangan bersikap sombong dan berlagak kepada orang lain. Okey, jangan bersikap sombong dan berlagak kepada orang lain. Okey, sebenarnya sikap sombong ni tak baik, tak kira lah sombong kepada siapa-siapa. Okey, Iris? Jangan bersikap sombong itu dibenci oleh masyarakat. Okey, sikap sombong dibenci oleh masyarakat. Maksudnya semua orang tak suka sikap sombong. Okey, lagi cikgu nak tanya, biasa seseorang akan bersikap sombong bila dia sudah menjadi macam mana? Sombong. Tak. Kalau seseorang dulunya dia tak sombong, sekarang sombong. Mungkin dia sudah menjadi Ya. Dia rasa dia sendiri lebih kuat, lebih hebat sebab dia sudah jadi orang kaya. Jadi dulu tak sombong, sekarang jadi sombong. Okey, siapa boleh bina ayat tentang keadaan ini? Lelaki itu sombong sejak, boleh tak? Siapa boleh lengkapkan ayat ini? Seseorang itu dulu tak sombong tapi sekarang sombong sebab dia sudah jadi orang kaya. Okey, bagaimana bina ayat ini? Lelaki itu sombong sejak Dulu? Siapa nak cuba? Ada tak? Tak ada. Lelaki itu menjadi sombong selepas kaya.
Okey, selepas kita tukarkan selepas Haji, jadi sejak menjadi orang kaya. Okey, maksudnya dulu lelaki itu miskin. Jadi dia tak sombong. Okey. Lelaki itu sombong sejak menjadi orang kaya. Okey, siapa lagi nak cuba? Ada orang nak cuba tak? Bina ayat dengan menggunakan perkataan sombong. Orang sombong selalu rugi. Orang sombong selalu rugi. Betul. Orang sombong selalu rugi. Sebab tak ada orang suka dia, tak ada orang nak jadi kawan kepada dia. Jadi dia pun rugilah sebab tak ada kawan. Okey, ada lagi? Natra. Okey, Natra. Janganlah menjadi sombong setelah kaya. Okey, kita tukarkan menjadi sebagai bersikap. Janganlah bersikap sombong selepas menjadi kaya. Okey, kita tulis ayat dengan menggunakan perkataan sombong. Okey, mana-mana satu ayat pun boleh ya. Okey, 同学们来，你可以写一个句子。 Angelo nak cakap. Angelo nak. Okey, Angelo. Janganlah bersikap sombong di hadap kawan-kawan. Okey, kita tukarkan di hadapan kepada. Okey, tukarkan perkataan di hadapan menjadi kepada. Jangan bersikap sombong kepada kawan. Okey, kita tulislah mana-mana satu ayat. Lelaki itu sombong sejak menjadi orang kaya. Okey, murid-murid boleh ubah soal. Anan sombong sejak mendapat johan dalam pertandingan bercerita. Okey, pun boleh ya. Boleh ubah soal. Anan sombong sejak mendapat johan dalam pertandingan bercerita. Maksudnya lepas dia dapat tempat pertama dalam pertandingan bercerita, Anan jadi bersikap sombong. OK， 这个句子是说那个男子骄傲，自从他变成有钱人。你可以把这个句子改成其他的例如Anan变得骄傲，自从他在讲故事比赛中得到第1名也可以啊。Okey, kita selang satu barisan. Bina ayat kedua. Siap lagi. Tak apa, yang siap saja salin nombor 2, tak siap teruslah. Okey, untuk nombor 2, kita bina ayat dengan menggunakan perkataan ikhlas. Saya nak jawab. Okey, Arisa. Kita menolong perlulah ikhlas. Okey, kita menolong orang dengan ikhlas. Okey, kita tukarkan ayat jadi kita menolong orang dengan ikhlas. Okey, ikhlas maksudnya ikut hati yang jujur, betul-betul nak tolong. Sebab nak tolong jadi tolong, bukan
fikir, oh saya tolong dia nanti dia akan beri saya hadiah. Oh itu hati tidak ikhlas. Bahasa Cina 真诚，什么意思呢？就是说你要帮人，你的心是真的想要帮他，而不是想要得到回报。OK， 可能你认为哦，我帮了他，等下他会送我礼物，那么你就是 tidak ikhlas. OK， Arisa punya jawapan boleh ya? Kita menolong orang dengan ikhlas. Okey, maksudnya kita tolong orang memang dengan hati yang betul-betul ingin membantu. Bukan minta balasan. Okey, siapa lagi nak cuba? Afia. Iris? Afia. Fiza ikhlas membantu rakan-rakannya di dalam pelajaran. Sekali lagi. Iris, sekali lagi. Fiza ikhlas membantu rakan-rakannya di dalam pelajaran. Okey, kita tukarkan ayat ini sikit Iris punya jawapannya lah. Fiza ikhlas membantu kawan-kawan dalam pembelajaran. Itu ikhlas kita letaklah di belakang ayat. Okey, cikgu tukarkan jadi Fiza membantu kawan-kawannya dalam pembelajaran. Okey, sekali lagi. Fiza membantu kawan-kawannya dengan ikhlas dalam pembelajaran. Boleh tak? Tukarkan ikhlas ke belakang ayat. Sekali lagi ya. Fiza membantu kawan-kawannya dengan ikhlas dalam pembelajaran. Okey, siapa nak cuba lagi? Afia. Okey, Afia. Kakak saya menolong orang yang dengan ikhlasnya. Okey, kakak membantu orang dengan ikhlasnya. Okey, boleh. Khaira. Haira, Amira membantu cikgu dengan ikhlasnya. Amira membantu cikgu dengan ikhlasnya. Okey, boleh ya? Okey, kita tulislah salah satu ayat. 同学们可以选其中一个句子啊。Okey, Amira membantu cikgu dengan ikhlas. Akhirkan dengan nokta. Okey, murid-murid ingat selalu huruf pertama pada ayat mesti huruf besar. Jangan nanti cikgu semak salah lagi. 第一个字母一定要大写要注意。Amira membantu cikgu dengan ikhlas. Okey, murid-murid boleh tukarlah. Nama orang Amira tukar jadi Ana membantu jiran dengan ikhlas pun boleh. Okey. Saya membantu nenek dengan ikhlas pun boleh. Dah siap. Okey, sudah siap boleh meninggalkan Google Meet. 所以做好了可以离开了。 Terima kasih. Terima kasih Tuan. Sama. Jumpa lagi besok. Jumpa lagi esok. Jumpa lagi besok. Ya, jumpa lagi besok. Cikgu boleh tak ayat macam ni? Terima kasih Puan. Sesuatu pekerjaan itu dengan ikhlas. Sekali lagi Natra, cikgu tak dengar jelas. Kita apa?
Kita harus melakukan sesuatu pekerjaan itu dengan ikhlas. Kita hendaklah melakukan sesuatu pekerjaan dengan ikhlas. Tak begitu sesuai lah sebab kalau kita sebut satu pekerjaan, kalau itu ialah tanggungjawab, kamu tak nak buat, kita pun kena buat, betul tak? Ya sama. Faham tak? Ha? Kalau itu Faham. pekerjaan, kita tak nak buat sebab ikut kehendak hati memang tak nak buat. Tapi sebab itu ialah tanggungjawab, kamu pun kena buat. Jadi tak sesuai guna perkataan ikhlas. Faham tak Natra? Natra cuba bina ayat yang lain ya. Terima kasih cikgu. Sama. Boleh tak Sanya jawab? Boleh tak Sanya letakkan membantu nenek barang? Terima kasih Tuan. Bye. Sama. Amanda, saya tak dengar jelas sekali lagi. Boleh tak Sanya letakkan kat sini Zihin membantu nenek angkat barang. Ziying membantu nenek mengangkat barang kemudian? Ke rumahnya. Sekali lagi? Zihin membantu nenek angkat barang sampai ke rumahnya. Ayat itu tiada perkataan ikhlas. Amanda, cikgu nak kamu bina ayat dengan perkataan ikhlas. Tapi ayat kamu tiada perkataan ikhlas. Tak boleh. Mesti ada perkataan ikhlas. Kamu tukarlah. Ziying membantu nenek dengan ikhlas. Boleh tak? Cikgu nak perkataan ikhlas. Mesti ada perkataan ikhlas. Tadi ayat yang kamu bina, Amira membantu nenek mengangkat barang. Itu saja tak ada perkataan ikhlas. Mesti ada perkataan ikhlas. Cikgu. Ya. Jawapan. Ya? Gimana ikhlas memaafkan kesalahan kakaknya? Boleh. Okey. Bimalah ikhlas memaafkan kesalahan kakaknya. Okey. Maksudnya dengan hati yang jujur dia memang betul-betul maafkan kakaknya. Okey. Tapi kita tukarkan ikhlas ke belakang ayat. Okey. Wimala memaafkan kesalahan kakak dengan ikhlasnya. Boleh tak Haifa? Okey, tukar jadi Wimala memaafkan kesalahan kakak dengan ikhlasnya. Maksudnya dalam hati dia betul-betul maafkan kakak, bukan cakap sahaja. Cikgu, kalau perkataan ni boleh. Saya membantu ibu saya di dapur dengan ikhlas. Okey, boleh. Saya membantu ibu di dapur dengan ikhlas. Okey, boleh ya. Maksudnya saya memang ingin bantu ibu dengan hati, ikut kehendak hati. Bukan ibu paksakan. Boleh. Cikgu, tak saya nak jawab soalan ni. Ya. Dia membantu nenek angkat barang dengan ikhlas. Okey. Bimala membantu nenek mengangkat barang dengan ikhlas. Boleh. Sebab ada perkataan ikhlas. Boleh. Baik. Boleh ya Amanda? Saya dah siap. Okey. Boleh meninggalkan Google Meet. Selamat tinggal. Selamat tinggal cikgu. Sama. Jumpa lagi besok. Ya, jumpa lagi besok.
Siapa belum siap? Sebut nama sendiri. 谁还没有做好的，来说出你的名字。Okay, jadi semua sudah siap ya? 全部做好了啊。Terima kasih. Okay, sama.